Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir naf'a wal intifa'. Ifadah wa istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. وعلى ما نوى بروفيسور دكتور سيد محمد بن علي المالكي وأصوله وفروعه علماء الأنبياء وأولياء الصالحين الله ينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم علو وبركات نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita menyambung semula pertemuan kita dan kita akan sambung daripada kitab biografi lengkap Rasulullah SAW ataupun dalam kitab Arabnya disebutkan dengan Tarikh Al-Hawadith wal Ahwal An-Nabawiyah yang disusun oleh Profesor Dr. Sayyid Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita sampai kepada surat yang ke apa? 71 ya. Kita sudah ini 72. Ada kitabnya tentang apa? Hijrah. Ya. Sampai ke surat ke-71 ya. 08 Rasulullah SAW tiba di Quba, di Madinah ya. Betul. Allah radhiyallahu anhu nafa'ana Allah bi ulumihi fi darain amin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW tiba di Quba, yakni di Madinah. Jadi setelah Nabi SAW keluar daripada Mekah, setelah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Kenapa Nabi tinggalkan kota Mekah? Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ialah di situ ada asbab musabbab, di antaranya kerana dakwah Nabi yang sudah semakin kuat, tetapi ditentang pula lebih kuat oleh orang-orang musyrikin Mekah, khususnya setelah kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan juga Abu Talib. Tapi Nabi SAW tak pernah berhenti untuk berdakwah. Sehinggalah mencapai perjanjian Aqabah dengan orang-orang Madinah. Berlaku 2 kali perjanjian Aqabah. Dipanggil Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada kaum muslimin dulu untuk berhijrah. Maka Nabi suruh orang-orang Islam untuk berhijrah. Nabi belum perintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah setelah itu, setelah meeting yang dilakukan ataupun mesyuarat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah, berkumpul di Darun Nadwah, mereka bermusyawarah apa yang nak dilakukan kepada Nabi SAW, dan akhirnya muncullah pandangan untuk membunuh kepada Nabi dan diterima. Barulah setelah itu Allah perintahkan Nabi untuk hijrah. Di waktu itu belum ada perintah berjihad fisabilillah, belum. Sebab tu ayat-ayat kalau kita tengok yang turun kepada Nabi SAW di Mekah selama 13 tahun dipanggil dengan
ayat atau surah Makkiyah. Kan dalam Quran ini dia terbahagi kepada ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah iaitu ayat yang turun sebelum hijrah Nabi SAW. Ayat Madaniyah yang turun setelah hijrah Nabi SAW. Ayat-ayat Makkiyah itu tak ada satu pun lagi dan belum ada perintah untuk berjihad fisabilillah. Hanya ayat berjihad fisabilillah itu turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Baru ada perintah berjihad. Sebab tu kalau orang tanya kenapa Nabi SAW tidak melawan orang-orang musyrikin dengan berjihad. Kan itu kan tanah airnya Nabi SAW kerana belum ada perintah jihad. Tapi setelah di Madinah adanya perintah jihad, Nabi mempertahankan kota Madinah dengan sungguh-sungguh. Walaupun ada usaha dari tentera Ahzab khususnya yang dikumpulkan lebih dari 10,000 waktu itu nak menyerang kepada Madinah, Nabi bertahan di situ dengan membina parit. Dia panggil peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, kerana mempertahankan tanah air itu adalah wajib. Sebab tu kalau jihad ini ada, jihad disebutkan pada setiap orang tu hukumnya ada yang hukumnya fardu kifayah dan ada kalanya menjadi fardu ain. Macam contohnya saya, orang lelaki lah khususnya. Apa hukumnya kalau jihad? Jawapannya dua. Ada satu namanya fardu kifayah, ada namanya fardu ain. Iaitu kalau sekiranya ada seruan jihad ke satu tempat, maka seorang itu boleh pilih nak pergi atau tidak kalau sekiranya dianya taklah diwajibkan semua, atau kecuali kalau dipilih secara individu. Tapi kalau musuh nak datang menyerang ke tanah air, maka setiap individu itu fardu ain untuk dia berjihad. Sebab tu yang menjadi isu di Gaza ni, untuk mempertahankan tanah air mereka itu adalah wajib. Kan, sebab tu mereka kena mempertahankan tanah air. Jadi alasan mengatakan tak payah awak kita keluar je daripada tinggalkan tanah air, itu adalah merupakan daripada dengan alasan mengatakan Nabi pun keluar daripada Mekah, itu tak betul. Kerana situ tak ada lagi jihad. Perintah jihad belum lagi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah keluar, Nabi SAW keluar dan Allah perintahkan untuk berhijrah bersama dengan Abu Bakar Siddiq, kemudian singgah di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Kemudian Nabi keluar lagi menempuh perjalanan sehinggalah Nabi SAW tiba di Quba. Rasulullah SAW meneruskan perjalanan sehingga tiba di Quba yang terletak di pinggir Madinah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Baginda singgah di rumah Kulsum bin Al-Hadam. Jadi Rasulullah SAW ketika sampai di Quba ini adalah Bani Amr bin Auf nama dia. Kabilahnya nama Bani Amr bin Auf. Nanti kita akan tengok ada satu kabilah pula namanya Bani Salim bin Auf. Tapi kabilah yang ada di Quba tu namanya Bani Amr bin Auf. Dia punya veteran dia, kalau kita kata dia punya pemimpin dia seorangnya adalah Kulsum bin Hadam. Dia seorang senior di dalam kabilah tersebut, Kulsum bin Hadam. Yang maksudnya ketika Nabi SAW sampai daripada Madinah, ketika Nabi nak masuk ke Quba daripada perjalanan Nabi itu, itu tengah hari. Sebab penduduk-penduduk Quba ni, penduduk Madinah lah dan Quba lah khususnya, sebab dia adalah pintu masuk, nanti baru Nabi akan pergi ke kita panggil ke kota Madinah. Nabi akan pergi ke Quba dulu. Mereka dah
berkumpul ramai-ramai setiap hari untuk menyambut kedatangan Nabi SAW. Tapi mereka tak tahu Nabi sampai hari apa. Kan? Tapi mereka setiap hari keluar. Daripada pagi sampailah tengah hari, panas dah perik itu, baru mereka akan balik. Maksudnya tak adalah tu nanti. Setiap hari macam tu. Baik itu penduduk Quba'nya ataupun sahabat-sahabat yang dah sampai awal dah. Kan sahabat-sahabat dah pergi hijrah dulu dah. Sahabat-sahabat ketika sampai dulu, mereka pun tunggu Nabi SAW, menanti-nanti ketibaan Rasulullah SAW. Jadi waktu ketika mana Nabi SAW sampai, jadi nampaklah ketika itu Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar 2 orang dengan untanya. Jalan dari jauh dia nampak lah. Jadi kita tengok, bagi orang yang naik atas bukit ke ataupun yang dekat atas pokok kurma, yang nampak pertama daripada kelibat dua orang yang berjalan ni adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi ni dia naik atas pokok kurma, dia tengok dari jauh nampak dua kelibat yang naik unta ni jalan. Maka dia pun menjerit mengatakan, telah tiba orang-orang yang kamu nantikan. Wahai orang Arab, telah tiba orang-orang yang telah kamu nantikan. Waktu tu lah orang yang tadi tu tengah nak balik. Dia nak balik sepadan panas ya. Balik. Dengar tu terus keluar balik orang ramai. Waktu ketika mana mereka keluar dan nak menyambut Nabi SAW, Nabi pun turun daripada unta dia bersama Sayyidina Abu Bakar. Jalan. Waktu jalan tu, kerana orang-orang Quba ini adalah orang yang bukan semua mereka pergi jumpa dengan Nabi di Makkah, tak. Yang jumpa dengan Nabi ni awal 12 orang, lepas tu kemudian 70 orang. Yang lain ni tak kenal pun. So tak tahu yang mana satu. Mungkin antara mereka tak tahu pun. Jadi dalam keadaan cuaca yang sangat panas pula tu kan, dengan keadaan panas, mata panas ni bukan mata makin besar, makin kecil. Macam tu kan, panas. Jadi ada orang yang ketika itu sudah mula menuju ke arah mereka lah, ke arah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni nak supaya jangan orang confuse. Salah menyangka kalau nanti orang ingat nanti bimbang Sayyidina Abu Bakar, takut nanti yang disambut Sayyidina Abu Bakar contohnya, takut orang salah. Sayyidina Abu Bakar ni bijak, maka dia buat apa? Dia ambil dia punya ridak ni, dia punya syal ni, dia pun sebab panas, dia pun payungkan Nabi SAW. Jadi Nabi dipayungi. Jadi dengan itu sebenarnya satu isyarat bahawa Rasulullah itu adalah yang dipayungi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi orang pun pergilah serbu menuju kepada Nabi SAW. Kan? Awalnya ketika Nabi sampai, maka dibawa terus dianya ke kebun kurma. Sebab panas, tu bawa kebun kurma untuk berteduh. Jadi nama kebun itu kemudian dinamakan dengan Bustanul Mustadhal. Bustan Al-Mustadhal. Bustan ni adalah kebun, Al-Mustadhal adalah tempat berteduh. Kebun tempat berteduh dia panggil. Dia punya nama tu. Nama dia adalah tempat kebun tempat berteduh. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apabila dibawa ke situ, kemudian Nabi duduk dekat situ, maka dibawalah kepada Nabi SAW kurma dan air. Dibawalah kepada Nabi SAW air kepada Nabi SAW. Jadi Nabi pun ambil kurma tu. Kurma ini pula, kurma ni milik kepada seorang perempuan. Namanya Ummu apa namanya? Ummu Allah sallallahu Muhammad, lupa namanya.
Ada nama kurmanya tu, Ummu Jazan kalau tak salah saya. Maka Nabi makan, kemudian Nabi minum air itu asalnya adalah masin. Sebab telaga yang ada kat dalam tu airnya masin. Airnya tak sedap diminum. Maka Nabi pun pergi di situ dengan membawa tangkai kurma tu sekali. Kemudian Nabi pun ludah ke dalam perigi tersebut, airnya berubah menjadi tawar dan sedap diminum. Jadi itu disebut dengan telaga Aizik. Telaganya namanya Aizik. Aizik ni maksudnya tangkai kurma. Telaga tangkai kurma, sebab Nabi waktu tu pegang tangkai kurma. Nabi pegang tangkai kurma. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika Nabi SAW buat seperti itu, kemudian Nabi SAW, kebun itu milik kepada Kulsum bin Hadam ni. Kulsum bin Hadam ni itu dia punya kebun dia. Dan di situ ada rumah dia. Maka Nabi pun tinggallah di rumah Kulsum bin Hadam. Jadi ini cara Nabi SAW memuliakan kepada kabilah ataupun kaum tu dengan bersama dengan dia punya pemimpin dia lah. Kita berikan kemuliaan dengan menjadi tetamu kepada Kulsum bin Hadam. Baik. Jadi Kulsum bin Hadam ni pemimpin daripada Bani Auf bin Amr bin Auf. Bani Salim bin Auf, Bani Amr bin Auf ini adalah daripada golongan Khazraj. Orang-orang Khazraj kan ada Auf dan Khazraj. Dia daripada suku Khazraj. So Nabi SAW tinggal di Kulsum bin Hadam. Dia ni adalah seorang tua yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Jadi Nabi beri penghormatan dekat dia. Jadi kemudian setelah itu, ketika Nabi duduk dekat situ rumah dia, maka datanglah sahabat Nabi SAW yang memberi cadangan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sekarang ni kita dah duduk kumpul sini sementara ni, apa kata kita melakukan solat berjamaah, duduk solat bersama-sama. Baik. Sahabat Nabi SAW kan dah sampai awal. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di rumah seorang bernama Sa'ad bin Haythamah. Sa'ad bin Haythamah adalah seorang pemuda. Pemuda daripada Quba, daripada Bani Amr bin Auf. Dia ni seorang yang muda, masih muda remaja lagi, tapi Masya Allah jiwanya besar. Dan kerana dia memiliki tempat tinggal yang besar, ada kebun kurma, ada tempat, maka dia pun menerima sahabat-sahabat untuk tinggal bersama dengan dia. Jadi ketika sahabat sampai lebih awal, sebenarnya sahabat sudah pun ada tempat bersama untuk solat. Dan disebut sekarang ni tempat itu, kalau kita pergi Madinah, masjid dibina masjid. Sebelum ni pernah dibina masjid di situ sebagai ingatan tempat solat berjamaah sahabat awal ketika sampai di Quba. Bukannya Masjid Quba tu dibina, tapi ini bukan masjid, lapangan yang dibuat solat jamaah. Tapi kemudian baru dibina masjid setelah itu oleh, kita panggil setelah itu sebagai memperingati tempat solat berjamaah para sahabat, sehingga dinamakan namanya Masjid Usbah. Masjid Usbah. Jadi kalau sekarang ni pergi Madinah, boleh pergi ke Masjid Usbah ni. Tapi dia sekarang ni dia bukan masjid lagi. Masjid tu dah roboh dah. Tinggal dia punya dinding-dinding yang masih ada terbuka, masjid terbuka lah. Dan di situ ada telaga.
Jadi sekarang ni tempat itu dibina semula sebagai peringatan. Orang jarang dengar cerita ni kan. Orang tak pernah dengar cerita ni pun. Orang yang tahu Masjid Quba, masjid pertama yang dibina. Betul lah, masjid pertama dibina adalah Quba setelah hijrah Nabi. Tapi tempat solat jamaah sahabat ni adalah di tanah miliknya Sa'ad bin Haythamah, kerana di situ ada tempat lapang di dalam kebun kurma dia. Jadi begitulah sahabat ketika dia dah solat jamaah tu, ketika Nabi sampai dia pun nak minta Rasulullah sama-sama solat berjamaah, tapi tempat Sa'ad bin Haythamah dengan rumah Kulsum bin Hadam ni jauh. Bukanlah jauh sangat, tapi taklah terdekat. Takkanlah mereka nak minta Nabi daripada rumah Kulsum untuk pergi ke situ. Jadi waktu itulah ketika mana Ammar bin Yasir kata, Rasulullah, apa kata kalau kita ni buat solat berjamaah? Maka Nabi SAW pun mintalah kepada Kulsum bin Hadam ada satu tempat lapang, tempat jemur kurma. Jadi semua pokok kurma belaka. Lepas tu tiba-tiba lapang, ada tempat mereka apabila kutip kurma, kumpul kat situ dan jemur. Ketika Nabi minta kepada Kulsum bin Hadam, boleh ke nak jadikan tempat ni masjid? Maka Kulsum bin Hadam izinkan. Dia kata, aku wakafkan kerana Allah. Maka Nabi SAW ambil bata, Nabi pun ambil dan Nabi letakkan asas. Maksudnya Nabi letakkan di arah kiblat. Dan kiblat tu adalah menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Sebabkan itu belum lagi turun ayat perubahan kiblat. Masa tu kiblatnya masih Masjidil Aqsa lagi. Jadi Nabi pun bawa, letak tanpa berkata apa-apa ke sahabat. Sahabat tengok Nabi angkat batu, kenapa ni? Kemudian Nabi pergi ke satu tempat, Nabi letakkan. Kemudian Nabi angkat lagi, Nabi letak. Tu sahabat Bakar tengok, Sayyidina Bakar pun ambil bata, Sayyidina Umar ambil bata, Sayyidina Bakar letak sebelah bata Rasulullah, Sayyidina Umar letak sebelah pula. Lepas tu Nabi angkat lagi. Sahabat tengok, tak boleh biar ni, kita kena semua setiap sahabat ambil batu-bata tu dan mereka pun pikul, letak dan mereka susun sama-sama. Maknanya itulah pembinaan masjid yang pertama. Jadi masjid yang pertama ni dibina dengan bata-bata, disusun-susun, jadi dia tinggilah. Tapi bukanlah sampai tinggi macam kita ni. Masa tinggi, jadilah dia macam tembok. Maka itulah masjid yang dibina, yang diasaskan oleh Nabi SAW, namanya Masjidul Quba. Dia panggil masjid pertama yang dibina dalam Islam. Bukan masjid pertama di dunia, tapi masjid pertama dibina di dalam Islam, iaitu setelah diutuskan Nabi Muhammad SAW. Tapi Masjidil Haram dah ada dah, Masjidil Aqsa dah ada dah. Tapi waktu itu hanya yang pertama dibina oleh Nabi SAW dalam Islam adalah Masjid Quba. Dan Allah SWT menyebutkan tentang Masjid Quba ni, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin, masjid yang dibina atas asas takwa pada sejak daripada awal dia dibina. Ahaqqu ayyaquma bih, iaitu lebih berhak untuk nak didirikan solat dan ibadat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya atau di tempat itu, di Quba itu, adanya orang-orang yang suka bersuci, menyucikan diri. Dan Allah suka kepada orang-orang yang bersuci. Diasaskan atas takwa. Sebab nanti ada peristiwa berlaku nanti, orang-orang munafik pun dah mula nanti membina masjid. Namanya Masjid Dirar. Dia buat masjid tu bukan untuk takwa, tapi untuk memecah belahkan. Itu ada. Sebab itulah nak Allah membezakan antara masjid yang dibina kerana ketakwaan dengan masjid yang dibina atas niat yang tak baik. Baik. Allah SWT Muhammad, dah dibina masjid. Nabi tinggal di Quba selama beberapa hari. Ada pendapat mengatakan Nabi tinggal 4 hari. Ada pendapat mengatakan Nabi tinggal lebih daripada itu. Ada mengatakan Nabi sampai di Quba 8 Rabiul Awal. Kalau dalam kitab ni kata 12 Rabiul Awal. Tapi ada pendapat kata Nabi ni sampai 8 Rabiul Awal.
Mana 8 hari perjalanan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah 8 hari. Tapi kalau pendapat daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan 12 hari, iaitu sampai 12 Rabiul Awal. Tapi biasanya pandangan yang lebih kuat mengatakan dia sampai 8 Rabiul Awal di Quba, 4 hari tinggal di Quba, 12 Rabiul Awal Nabi sampai ke kota Madinah nak buat tempat Nabi, kemudian jadikan Masjidil Nabawi tu. Sebab 8 Rabiul Awal adalah hari Senin. Nabi sampai hari Senin, 8 Rabiul Awal. Tapi Nabi kemudian keluar daripada Quba pada hari Jumaat. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, hari keempat. 4 hari Nabi tinggal kat situ. Nabi keluar pada hari Jumaat. Ada yang mengatakan seperti itulah pendapat. Kemudian pada hari Jumaat Nabi keluar, setelah 4 hari tinggal di Quba, menuju ke kota Madinah. Ini pinggir Madinah dia panggil. Nak pergi ke kota Madinah. Lalu dalam perjalanan tu ke satu perkampungan pula, iaitu yang di situ adanya Bani Salim bin Auf. Bani Salim bin Auf ni pula adalah suku Aus. Yang ni suku Khazraj, yang ni Aus pula. Kan? Jadi Bani Salim ni tengok Nabi lalu, mereka pun nak Nabi singgah tempat mereka. Jadi Nabi ni kalau tak singgah, nanti akan jadi isu. Masalahnya kamu singgah di tempat puak-puak Khazraj. Kami ni orang-orang Aus, tak pula kamu singgah. Macam itulah, takut. Nabi ni nak jaga hati semua orang. Tapi kalau nak tunggu, nak berhenti semua tempat, sampai bila tak jadi hal lah. Kan? Macam kita lah pergi satu tempat tu, semua orang nak kita pergi tempat rumah dia. Jenuh kita. Kan? Sebab tu kita tengok ketika Nabi jalan, sebenarnya unta Nabi ni sentiasa ada orang datang dan tarik nak pergi tempat dia. Kan? Jadi sampailah ke tempat Bani Salim bin Auf tu, mereka kata, ya Rasulullah, singgahlah kampung tempat kami ni, kamu dah singgah ke tempat Bani Amr bin Auf. Tapi jadi Nabi SAW ni ketika masa di situ kebetulan hari Jumaat. Jadi Nabi ni bijak, hari Jumaat tu masuk waktu hari Zuhur, maknanya masuklah hari waktu Jumaat. Dan waktu tu Nabi SAW lalu di tempat tu, dan di situ ada lembah, melalui lembah lah. Lembah ni maknanya yang duduk di bawah daripada bukit-bukit. Dipanggil lembah itu Lembah Ranuna, dipanggil. Lembah Ranuna yang berada di situ. So Nabi pun kata kat sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi nak berpindah tu, mengatakan kita akan buat solat Jumaat di sini, di kampung ni, di tempat Salim bin Auf, dekat Lembah Ranuna tu. Maka berhentilah Nabi di kampung mereka, bergembiralah mereka. Kemudian Nabi kata kita nak buat solat Jumaat. Solat Jumaat ni sebenarnya perintahnya sudah turun kerana surah Jumaat dalam Quran kan, surah Jumaat ada, surah Jumaat. Itu nama surahnya Makkiyah. Maknanya solat Jumaat itulah pun diperintahkan oleh Allah dan turunkan ayatnya pada ketika Nabi di Mekah lagi. Tapi tak dapat dilaksanakan. Sebab apa? Sebab banyaknya halangan dan kekangan. Tak boleh. Orang Islam kat Mekah tak boleh berkumpul. Tak boleh bersolat berjamaah. Tak boleh. Nanti akan dipukul, akan diganggu oleh orang-orang musyrikin. Mereka kalau solat pun ada antara mereka terpaksa lari tempat-tempat sembunyi-sembunyi. Tapi ketika di Madinah, inilah solat Jumaat yang pertama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi waktu itu berkhutbah dan menjadi imam solat di kampung Bani Salim bin Auf di Lembah Ranuna. Nabi mengatakan dalam hadis, Lembah Ranuna ini adalah di antara daripada taman-taman syurganya Allah. Jadi ataupun kita panggil dia adalah merupakan daripada pintunya syurga. Dalam hadis disebutkan.
Sebab tu kita pergi Madinah, kalau lalu pergi Kuba tu, kita akan lalu lembah Ranuna. Doa lah kat situ, sebab itu pintunya syurga. Nabi sebut dalam hadis. Jarang orang tahu yang tu. Kan? Dan sekarang ini kalau di Madinah, adalah masjid tu. Masjid tempat tapak yang Nabi dikatakan buat solat Jumaat tu, dibina masjid sebagai peringatan. Nama dia Masjid Jumaat. Hari ni kalau kita pergi Madinah, kalau kita pergi ke Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah ni yang belakang tu kan, tempat yang masjid yang dikatakan solat minta hujan tu. Di situ ada apa namanya, ada jalan yang akan yang telah dibina untuk pejalan kaki pergi ke Kuba ataupun naik bagi. Disediakan bagi kat situ, kita bayarlah kat dia, dia akan bawa kita terus ke Masjid Kuba. Dan kita akan melalui Masjid Jumaat. Dan dah semakin meriah dah tempat tu. Di kanan dia tu dah memang ada orang apa namanya, orang jual-jual macam. Dia meriah lah, memang dia hidup tempat tu. Iaitu di apa namanya, jalan daripada orang berjalan kaki aja, sebab dia dah jadi meriah dah. Tu orang cantik sampai ke Kuba. Itu salah satu tarikan yang ada kat Madinah sekarang. Siapa yang pernah pergi baru-baru ni? Tak ada? Tak nak pergi? Yalah, tapi sekarang ni dah semakin lah, tahun lepas tu dah semakin apa namanya, dah cantik lah semuanya. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Itu adalah Masjid Jumaat, masjid tempat yang dulu tapak Nabi SAW solat Jumaat yang pertama dengan para sahabat. Kemudian barulah Nabi melanjutkan perjalanan. Waktu tu unta-unta Nabi ni ada je orang datang nak tarik pergi ke tempat mereka. Nabi kemudian bersabda, da'ha fa innaha ma'murah. Lepaskanlah tali unta ni, kerana dia berjalan dengan perintah Allah. Maknanya kalau unta ni dia bukan jalan lagi dengan orang ajak sini, orang tarik, tak. Dia akan berjalan dengan perintah Allah. Jadi unta Nabi tu nama dia Qaswa. Kan? Dia kata biarkan Qaswa ni, dia jalan dengan perintah Allah. Dia adalah unta betina. So dia jalan, maknanya dia berjalan ni dengan perintah Allah. Bukan pandai-pandai orang nak arahkan. Bukan Nabi yang arahkan. Nabi kata Allah yang arahkan. So jalanlah unta ni masuk ke kota Madinah, sehingga sampai, baginda membiarkan unta berjalan sehingga sampai di satu tempat kepunyaan Sahal dan Suhail. Maksudnya sampai masuk kota Madinah, di satu tempat kampung kabilah namanya kabilah Bani Najjar. Kabilah Bani Najjar. Bani Najjar ni pula sebenarnya dia ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi. Melalui siapa? Melalui Hashim. Datuk Nabi bernama Hashim. Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni kahwin dengan salah seorang isteri dia. Dia kahwin dengan seorang perempuan daripada Bani Najjar ni. Dan daripada perempuan Bani Najjar ni lah lahirnya Abdul Muttalib. Iaitu mak Abdul Muttalib ni adalah daripada Bani Najjar, daripada Madinah. Sebab itulah Abdul Muttalib ni dia lahir di Madinah, di Bani Najjar tu lah. Sebab Hashim ni ketika pergi Madinah kahwin, dia dah isteri, kemudian dia kahwin pula kat situ. Dia balik, dia tak bawa isteri dia. Kan? Tinggallah isteri dia yang mengandung tu, dia pun balik ke Mekah. Ketika dia di Mekah, kemudian setelah itu dia sakit nak meninggal, dia cakap dekat dia punya saudara dia, iaitu adik-beradik dia, nama dia Muttalib. Dia beritahu, aku ada isteri seorang dekat Madinah daripada Bani Najjar.
dan dia sedang mengandung. Kan? Nanti kau carilah dia. Sebab apa? Itu adalah keturunan aku. Meninggallah Hashim. Baik. Kemudian membesarlah Abdul Muttalib ni di Bani Najjar. Ibu dia tak nak cerita, bagi tahu siapa ayah dia sebab tak nak supaya nanti dia cari ayah dia. Tapi dia cakap dekat Abdul Muttalib yang namanya sebenarnya Syaibah. Dia lahir tu rambut dia ada warna putih. Ada uban. Macam uban. Maka dinamakan dia Syaibah. Dia kata, wahai Syaibah, ayah kamu ni bukan orang sembarangan, orang besar. Memanglah Hashim ni adalah orang besar di Madinah, di Mekah. Selalulah dia dengar tu. Tiba-tiba Muttalib ni satu hari dia datang ke situ cari. Dan akhirnya jumpalah kepada isteri kepada Hashim ni. Dan dia pun dia pun ajaklah. Dan akhirnya mak dia kata, inilah dia saudara kepada ayah kamu, iaitu Hashim. Nama dia Muttalib. Jadi Muttalib ni ajaklah Syaibah ni untuk ikut dia balik Mekah. Sebab sekarang ni nak kena ganti kepimpinan tu. Maksud kamu ni bukan orang sembarangan, anak orang besar. Kamu kena duduk Mekah. So Syaibah ni pun ikutlah pakcik dia balik. Mekah tak tahu cerita. Sebab benda tu rahsia. Sebab orang Mekah ni bagi dia yang patutnya yang lahir tu daripada orang Mekah lah. Tak apalah, Muttalib pun bawalah Syaibah ni. Masa tu masih muda remaja lagi. Lepas tu dia balik bawa kepada Syaibah ni. Orang-orang tengok, siapa Muttalib ni bawa? Dia bawa hamba ke? Maka orang pun panggil Abdul Muttalib. Hamba Muttalib. Orang anggap macam tu. Tapi Muttalib bagi tahu, ini anak Hashim, bukan hamba aku. Tapi orang dah disembah macam tu. Dan orang pandang rendah lah kepada Syaibah ni. Sebab dia anak perempuan daripada Bani Najjar, daripada Madinah, bukan daripada Mekah. So akhirnya nama dia kekal lah ataupun terkenal dengan nama Abdul Muttalib. Membesarlah Abdul Muttalib ni. Orang masih lagi belum dapat terima dia untuk nak menggantikan kepada keturunan dia. Kan? Maksudnya dia bagi orang, dia bukannya orang asal Mekah ni. Sebab mak dia daripada Madinah. Tapi Allah tetap nak jaga kemuliaan dari keturunan ni. Sebab nak lahirlah Nabi Muhammad daripada keturunan ni. Macam mana cara Allah muliakan Abdul Muttalib ni? Sehingga dia menjadi orang yang paling hebat waktu tu di Mekah. Ialah dengan diberikan mimpi kepada Abdul Muttalib. Memberitahu di manakah letaknya Telaga Zamzam. Telaga Zamzam masa tu orang tak tahu dah berapa ratus tahun tak jumpa dah. Ditimbus. Allah mimpikan dia, baru dia pergi ke tempat tu, dia korek keluar Zamzam. Orang tengok Zamzam keluar, maka orang pun, siapa yang jumpa dia jadi milik. Tu dia kata miliknya Abdul Muttalib Telaga Zamzam tu. So orang pun sanjunglah Abdul Muttalib dan jadikan dia ketua di Mekah. Itu cara Allah muliakan Abdul Muttalib asal. Itu cerita dia lah. Nak ceritanya kata pasal Bani Najjar tadi ni. Nabi sampai kat situ, unta Nabi duduk. Maknanya berhenti dekat satu tempat lapang. Tempat tu pun tempat jemur kurma juga. Dimiliki oleh dua orang anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Di situ lapang tanah dia, ada beberapa pokok kurma yang sikit lah, 2-3. Kemudian ada pokok gorqat sikit. Kemudian ada kubur orang-orang musyrikin. Adalah beberapa kubur. Berhenti dekat situ. Maka Nabi mengatakan, di sinilah akan dibina masjid. Terus Nabi cakap. Kemudian Nabi pun kata, tanah siapa ni? Maka mereka kata di rumah Sahal dan Suhail, anak yatim. Kemudian Nabi jumpa. Nabi kata, aku nak bina masjid di tanah kamu ni, boleh tak kamu jual kepada aku untuk diwakafkan? Maka Sahal dan Suhail ni, subhanallah, walaupun masih muda remaja lagi, tapi luar biasa iman dia, mengatakan, wahai Rasulullah, kami nak berikan saja tanah ni kepada kamu. Kerana Allah. Nabi kata tak boleh. Kena jual juga. Akhirnya dijual lah kepada Nabi SAW.
dengan harga, kalau tak salah saya, 60 dinar. Kan? 10 dinar, sorry. Kemudian dengan 10 dinar. Jadi Nabi pun mintalah Abu Bakar Siddiq untuk bayar. Maka dibayarlah kepada Sahal Zuhair ni dengan harga 10 dinar. Jadi 1 dinar ni harga dia lebih kurang 800. Sekarang ni dah 1000 dah 1 dinar ni. 1000 lebih. 1 dinar ni sekarang dah 1000 lebih dah. Kalau 10 tu maknanya dah 10,000 lah harga tanah tu. Mahal tu. Bukan murah. 10,000 harga tanah tu. Tapi maksudnya Nabi beli. Kerana Nabi pun tak nak mereka ni nanti tak dapat apa-apa. Sebab dia anak yatim. Maka Nabi pun beli kepada mereka. Kedua-dua anak yatim di kampung As'ad bin Zararah. As'ad bin Zararah ni adalah salah seorang daripada mereka yang pergi ke Mekah berbai'ah dengan Nabi. Di dalam perjanjian Aqabah pertama dan kedua. As'ad bin Zararah. Dia pun daripada Bani Najjar tu. Jadi dia termasuk pemimpin daripada Bani Najjar. As'ad bin Zararah. Jadi sebab tu dia kata di kampung As'ad bin Zararah di Bani Najjar. Kampung itu juga dikatakan kampung Mu'az bin Afra'. Di situlah nanti Nabi akan didirikan. Kemudian dari situlah Nabi kena tinggallah rumah kat mana ni. Waktu tu dibawalah unta itu oleh Abu Ayyub Ansari. Dekat, di antara yang paling dekat dekat tanah itu adalah rumah Abu Ayyub Ansari, dan tak jauh daripada situ pula ada rumah As'ad bin Zararah tadi ni. So Abu Ayyub pandai, dibawa unta Nabi pergi ke rumah dia. Sedangkan As'ad bin Zararah pun berhajat, kalau boleh Nabi nak disuruh minta duduk kat rumah dia. Tapi akhirnya Nabi kata, tuan unta kena ikut unta dia, kata Nabi. So rumah Nabi pun tinggallah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik. Bagi dia turun dari untanya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sebab Abu Ayyub ni dia yang tarik itu sampai ke rumah dia. Walaupun As'ad bin Zararah kalau boleh nak minta Nabi tinggal ke rumah dia, tapi Nabi cenderung setelah sampai tu Nabi nak jaga hati. Nabi kata, kerana aku ni adalah tuan unta, aku kena ikut unta aku. Kemana dia pergi itu aku kena ikut. Jadi mengalahlah As'ad bin Zararah. Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub. Tapi sebenarnya ada sebab kenapa unta Nabi pun pergi ke situ dan juga Nabi tinggal di situ. Rupanya rumah Abu Ayyub Ansari ini adalah merupakan rumah ataupun tanah yang sebenarnya dulu pernah dimiliki oleh Raja Yaman yang pertama. Dia panggil Raja Yaman ni dulu dia di zaman dulu 1000 tahun dulu. 1000 tahun dulu ni cerita ni. Raja Yaman ni ada gelaran namanya Tubak. Macam Mesir dalam raja namanya Fir'aun. Kalau di Rom namanya Kaisar. Kalau di Parsi Kisra, kan. Kalau di Habsyah namanya An-Najashi. Ini semua gelaran raja. So Tubak, raja Yaman pertama, Tubak Al-Awwal, raja Yaman pertama. Pernah dulu zaman dia tengok Mekah ni maju sangat. Dia pun bercadang nak pergi runtuhkan Kaabah. Ni belum lagi Abraha lagi ni. Ni bukan cerita Abraha, ni cerita pasal Yaman awal dulu. Dia pun pergi bawa dia punya rombongan dia sampai kat situ. Sebab dia adalah merupakan daripada raja dan ramai dia punya tu. Dia dapat masuk Mekah. Jadi waktu dia masuk Mekah tu dia ditimpa sakit kulit yang sangat teruk. So dia tanyalah orang alim di kalangan dia, dia kata kamu telah pun di pemilik Baitullah ini, Allah telah pun menjatuhkan hukuman kepada kamu. Kerana tempat ini bukan sembarangan tempat. Bukan hanya ada Baitullah, tapi tempat ini akan lahir Nabi yang terakhir. So dengar-dengar tu, dia kata siapa Nabi terakhir tu? Dia dari keturunan Nabi Ismail, kemudian dia akan lahir di sini. Maka kata Tubak, bertaubat kepada Allah, dan dia baik dan sihat, bertawassul dengan Nabi SAW. Dia kata dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah sembuhkan. Maka dia sembuh.
Maka dia pun jatuh cinta lah, maknanya dia sayang sangat dengan Nabi Muhammad. Tapi dia kata, aku nak tunggu Nabi Muhammad tu. Kata dia punya orang alim, dia kata dalam kitab mengatakan dia tak tinggal sini nanti, dia akan tinggal nanti di Madinah, di Yathrib. So pergilah pula dia ke Madinah semata-mata nak tunggu Nabi Muhammad. Dia kata aku nak tunggu kat sini. Tinggalkan dia dekat istana dia dekat Yaman, dia nak duduk kat Madinah. So duduklah dekat Madinah lepas tu dia. Tapi yalah, mana sempat 1000 tahun kot. So dia dah tua sangat dah nak mati. Kemudian dia kata dekat dia punya orang dia, ginilah, aku kalau tak sempat pun jumpa, ni tanah, dia beli tanah itu, rumah ni, aku berharap nanti Rasul yang terakhir tu, kalau dia datang sini, dia duduk kat sini. Dan aku nak beri kat dia. Niat dia. Dan dia tulis surat, nanti kalau dia sampai sini, nanti bila-bila sampai, tolonglah sampai ke surat ni. So dia pun bina rumah tu, tempat tu, kemudian dia berniat seperti itu dan dia tinggalkan surat dia kat situ. Meninggal dia. So surat tu diwariskan dari satu generasi sampailah Abu Ayyub Ansari. Rupanya tempat tu tempat yang dia niatkan tu. Subhanallah, Allah sampaikan niat dia. Sehingga Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Ansari. Masya-Allah. Itu tengok hebatnya niat. Nak cerita kata hebatnya ni niat. Jangan ingat niat ni kecil. Dilihat, dipandang oleh Allah, disampaikan oleh Allah. Ya. Jadi berapa lama dia kata dia termasuk ayah-ayah saudara Abdul Muttalib. Sebab tu dia adalah merupakan dari keluarganya Abdul Muttalib kan, sebab ayah Abdul Muttalib Hashim ni kahwin dengan orang kampung tu Bani Najjar. Jadi baginda tinggal dengan bersama Abu Ayyub selama 7 bulan. Pertama dia tinggal di rumah Abu Ayyub ni, Rasulullah tinggal di tingkat atas, di tingkat bawah. Nabi minta tinggal bawah. Dia sebenarnya minta Rasulullah tinggal di tingkat atas, jadi 2 tingkat. Dia kata, ya Rasulullah, kalau boleh tu aku nak tinggal dekat bawah, engkau tinggal kat atas ya Rasulullah. Tak sampai hati pula aku duduk kat atas engkau. Nabi kata, tak apalah, nanti orang ramai jumpa aku susah nanti. Kalau dekat atas nanti terpaksa lalu engkau. Jadi biar aku tinggal kat bawah, tenang. Walhasil Nabi tinggal kat bawah, Abu Ayyub kat atas dengan isteri dia. Tapi dengan sebab itulah Abu Ayyub tinggal kat atas tu macam kayu. Maksudnya tak berani nak jalan, takut jatuh habuk kat umat Nabi, tak nak, takut terpijak kalau betul-betul kebetulan di atas Nabi. Jadi mereka ni duduk atas tu macam tidur pun macam kayu je, keras macam tu. Punyalah hormat dan kasihnya dengan Nabi. Akhirnya mereka satu hari tertumpah satu air dekat atas dan dia takut air tu jatuh ke tempat Nabi, dia turun, dia kata Rasulullah tolonglah tinggal ke atas. Dia rayu kepada Nabi, Nabi kesian, maka Nabi pun naik ke atas. Nabi tinggal 7 bulan dekat rumah tu. Kata-kata pertama dengar daripada Rasulullah SAW adalah sebarkan salam, berikan makan, sambung silaturahim, bangun salat malam ketika masih tidur, saya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ini adalah perkataan sulung Nabi SAW ketika sampai ke Madinah. Masa tu ucapan Nabi dinantikan, apa agaknya ucapan yang utama Nabi akan ucapkan ketika di Madinah. Ternyata Nabi kata, afsyus salam ya ayyuhan nas, afsyus salam wa at'imut ta'am wa sil arham wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannah bisalam. Maksudnya perkara itu menjadi asas penting. Nampak simple je pesanan Nabi, tapi dia asas penting dalam mengasaskan kemasyarakatan ataupun kebersamaan, iaitu sebarkan salam, berilah makan, sambunglah silaturahim, dan bangunlah solat di waktu malam sedang manusia tidur. Saya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi itu adalah, nanti kita akan sambung insyaAllah nanti perbahasan tentang keberadaan Nabi di Madinah, dan juga hadis tadi adalah insyaAllah kita akan sambung nanti insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada nak tanya ke? Jadi itulah perjalanan hijrah Nabi SAW, yang kemudian setelah itu barulah sedang 7 bulan maksudnya Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub itu, maknanya dalam proses pembinaan masjid dan pembinaan rumah Rasulullah SAW. Jadi itu siapnya selama 7 bulan. Jadi tinggal di rumah Abu Ayyub. Lepas siap tu Nabi tinggal rumah dia lah. Kemudian dibina rumah Rasulullah. Masjid itu sudah siap dibina. Jadi lepas tu Nabi kemudian pindah ke rumah
Dan situ dibina rumah Rasulullah dengan Aisyah, rumah Rasulullah dan isteri-isteri Nabi yang lain. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah rahmati kita dan mudah-mudahan Allah SWT menambahkan mahabbah cinta kita kepada Nabi SAW, dibukakan kepada kita Futuhal Arifin, dan mudah-mudahan berkat daripada majlis yang barakah ini Allah SWT akan bantu kita, beri hidayah dan taufik kepada kita dan bantu saudara kita yang berada di Palestin, dan diberikan oleh Allah keselamatan, kesejahteraan kepada mereka, keamanan, perlindungan, dan diberikan oleh Allah kekuatan di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadin wa arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kawan ada? Oh, dia jaga mak dia. Masya-Allah. Masya-Allah. Ustaz terbawa balik. Ustaz terbawa balik duduk kat baju. Tak perasan. Belum ni. Mana tu? Oh, tepi.